Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang serba kekurangan ini, insya-Allah pada petang ini akan berkongsi, iaitu satu tajuk, menjawab salah faham tokoh Wahabi Malaysia berkaitan tak perlu cari dan tak perlu tunggu Imam Mahdi. Itu tajuk kita pada petang ni, insya-Allah. Sebagaimana yang kita faham, sebagaimana yang kita sering dengar bahawa di zaman kita sekarang ni berbagai-bagai wasi Imam Mahdi dan juga berbagai-bagai dakwaan terhadap Imam Mahdi. Sama ada mereka mendakwa diri mereka itu Imamul Mahdi ataupun mereka mendakwa orang lain itu mempunyai ciri-ciri Imamul Mahdi lalu merumuskan bahawa dialah Imam Mahdi yang sebenar menurut perkiraan mereka. Dan juga dalam pada itu, oleh kerana ramainya yang mendakwa dakwa-dakwi tentang Imamul Mahdi ini, maka menyebabkan menimbulkan satu kecelaruan dalam masyarakat kita. Jadi dengan itu ada juga yang salah faham lalu menyimpulkan bahawa sebenarnya persoalan Imam Mahdi ini seolah-olahnya jangan kita pedulikan. Kita tak perlu cari dan tak perlu tunggu. Adakah begitu? Ni yang saya nak jawab berkaitan dengan salah faham. Baru-baru ini saya sempat menonton video YouTube, satu yang lebih kurang tajuknya tentang sembang santai berkaitan Imam Mahdi. Yang kedua, seorang yang bertanya berkaitan Imamul Mahdi kepada seorang tokoh Wahabi Malaysia. Jadi saya akan ringkaskan, mudah-mudahan ianya akan membetulkan salah faham berkaitan kata-kata iaitu tak perlu cari Imam Mahdi atau tak perlu tunggu Imam Mahdi. Maknanya kita tunggu dia datang. Seolah-olah begitu. Berdasarkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubashirukum bil mahdi yub'asu ala ikhtilafin anin nas wazalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yarda anhu sakinus samai wa sakinul ard. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku membawa berita baik kepada kamu atau berita gembira tentang Al-Mahdi yang bangkit di tengah-tengah pertikaian manusia dan kekacauan. Lalu ia memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama sebagaimana bumi itu dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Ia diredai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi berdasarkan kepada hadis yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW menggunakan perkataan, aku sampaikan berita gembira. Aku bawa berita baik, berita gembira dengan kedatangan Imam Mahdi. Jadi kedatangan Imam Mahdi ini adalah berita gembira, berita baik. Jadi adakah, ini soalan dia. Ini soalan dan ini jawapan kepada orang yang keliru. Kepada tokoh Wahabi ini yang keliru ni. Adakah kata-kata tersebut bermakna tidak perlu menunggu atau tidak membuat persiapan? Tidak perlu mencari, tidak perlu menunggu atau tidak membuat persiapan. Sebagai contohnya, saudara kita memberitahu bahawa, mengkhabarkan kepada kita berita gembira, iaitu mak ayah kita akan datang ke rumah kita. Contoh mudah. Adakah kefahaman kita pada ketika itu tidak perlu menunggu,
dan buat persiapan kedatangan mak ayah kita. Sedangkan itu mak ayah kita dengar berita dia nak datang. Bila dia nak datang, maka kita perlu menunggu dan perlu buat persiapan. Itu yang sebaik-baiknya dan itu yang sepatutnya. Jadi bila Nabi bagi tahu, aku nak bagi tahu khabar gembira dengan kedatangan Al-Mahdi, maka kita perlulah menunggu. Bahkan kena mencarinya. Sebab itu kita perlu kenal siapa Al-Mahdi ni. Seorang tokoh dunia yang akan menyelamatkan kita, yang bertaraf khalifah, menyelamatkan iman kita. Menyelamatkan iman kita ni di dunia dan di akhirat. Seorang yang bertaraf khalifah, yang akan tawan seluruh dunia, bahkan wajib berbaiat dengannya. Jadi adakah kita tak perlu mencari, tak perlu menunggu, tak perlu buat persiapan? Kita tunggu je. Tidak perlu cari Al-Mahdi, artinya Imam Mahdi bukanlah penting sangat bagi kita. Adakah begitu? Adakah bermakna Imam Mahdi yang akan cari kita? Imam Mahdi pula akan cari kita. Kita tak payah cari Imam Mahdi. Adakah kita ini, muka kita ni, diri kita ni lebih hebat dari Imam Mahdi? Adakah pada pandangan kita yang penting kita beramal soleh, kita pun akan juga selamat di akhirat kelak? Atau dengan kata lain, Imam Mahdi semayang, kita pun semayang, dia puasa, kita pun puasa. Yang penting kita beramal soleh, sudah cukup. Apakah begitu? Apakah tidak termasuk amal soleh itu dengan mencari Imam Mahdi itu bukan amal soleh? Berbaiat dengan dia merupakan kewajipan. Dan bersama dengan jamaahnya adalah satu tuntutan aradi. Bahkan satu suruhan agama berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sekian banyaknya. Dan untuk pengetahuan kita bersama, konsep amal soleh itu luas. Seluas langit dan bumi. Dengan syarat kita tempuh 5 syarat. Iaitu yang pertama, niat kita mesti betul. Perkara itu ada disebut dalam syariat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempatnya, natijahnya, kesannya disalurkan ikut syariat. Yang kelima, tidak meninggalkan yang fardu. Jadilah perkara itu jadi ibadah. Walaupun perkara apa pun yang berdasarkan kepada asalnya adalah berunsur ataupun berbentuk duniawi. Contohnya, kita bawa kereta. Dunia lah tu kereta tu. Kita tumpangkan orang, bantu dia. Dengan niat kita nak tolong dia, mudahkan dia. Dapat tak pahala? Dapat. Pasal apa dapat? Niat dia betul. Niat yang baik. Saya bagi contoh lain. Seseorang yang berpangkat besar bertaraf menteri memberitahu kita ada khabar gembira nak disampaikan pada kita. Apa dia? Raja. Seorang raja atau sultan akan bertemu dengan kita. Nak bertemu dengan kita dalam masa seminggu. Kita pun terkejut lah. Terkejut sakanlah kita, terkejut beruklah kita. Adakah kefahaman kita pada ketika itu hanya menunggu dan tidak membuat persiapan? Yang nak jumpa kita ni raja. Itu dia nak jumpa kita. Adakah raja gamak-gamak nak jumpa kita? Mungkin tak ada. Tapi, ni contoh kalau raja sultan nak jumpa kita. Habis kita tak buat persiapan. Kita tidak menunggu dia. Atau buat biasa selambeda je. Atau contoh lain lagi. Kita telah maklum bahawa 3 hari lagi. Contoh, kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Adakah pada ketika itu tidak ada rasa di hati? Kita menunggu saatnya sambil membuat persiapan. Kita buat biasa-biasa je. Umumnya macam mana masyarakat? Dan contoh yang lagi dahsyat. Seorang doktor memberitahu kita bahawa kita ada tempoh sebulan je untuk hidup. Mengikut perkiraan doktor. Apakah pada ketika itu kita hanya menunggu saat kematian kita tanpa membuat persiapan? Tentulah pada adatnya kita akan membuat persiapan. Persiapan nak mati. Dan ini penting. Yahudi pun dia buat persiapan menanti kedatangan Dajjal. Dengan mengadakan programnya, projek sihirnya yang akan mempercepatkan kedatangan Dajjal. Itu Yahudi. Jadi kalaulah Yahudi yang jahat itu juga membuat persiapan, kenapa umat Islam tidak menunggu dan membuat persiapan dengan kedatangan Imam Mahdi? Jadi bila ada tokoh Wahabi Malaysia ni yang mendakwa, mengatakan bahawa Imam Mahdi itu tak perlu ditunggu, tak perlu dicari, ianya boleh membawa kesan yang negatif atau kesan yang bahaya terhadap iman kita.
Nampak kata-katanya bersahaja, tak ada apa-apa. Biasalah, tak perlu dicari. Buat apa nak cari-cari Imam Mahdi? Kita tunggu je. Tunggu dia datang je. Seolah-olah kata-katanya benar. Tapi tidak begitu sebenarnya. Mentang-mentanglah ada orang yang mimpi, yang bermain dengan mimpi, menyimpulkan bahawa mendapat perkhabaran, mendapat isyarat daripada mimpi itu, bahawa mereka ni kena buat sekian-sekian untuk buat persiapan bertemu dengan Imam Mahdi. Jadi oleh kerana mimpi-mimpi itu, bolehlah dikatakan ada perkara-perkara, ada unsur-unsur yang tidak benar, ada unsur-unsur yang lari daripada kefahaman kita yang Islam ini, maka tidak juga boleh kita buat kesimpulan bahawa maka Imam Mahdi itu tak perlu dicari, kita hanya menunggu. Bukan kesimpulannya macam tu. Dan kalaulah kita semua ni, satu dunia ni, umat Islam khasnya di Malaysia ni, kita menganggap remeh dengan kedatangan Imam Mahdi ni. Menganggap remeh, tak payah tunggu. Tunggu dia datang je, nanti kita ikut. Dia pula cari kita, Imam Mahdi cari kita. Tanpa membuat persiapan iman. Seolah-olahnya kalau nak datang, datanglah. Kalau tak datang pun tak apa. Seolah-olah begitu. Di zaman Imam Mahdi nanti, kita kena faham bahawa ada dua golongan yang besar. Satu golongan yang nak ikut Imam Mahdi, satu golongan yang nak ikut Dajjal. Jadi kita pilih yang mana? Tentu nak ikut Imam Mahdi. Bukan makna, oh Imam Mahdi dah sampai. Tak apalah, dia sampai pun tak apa. Aku sibuk dengan rumah aku sibuk dengan urusan aku sibuk dengan ladang aku. Tak apalah, dia, aku. Dia Islam, aku pun Islam juga. Dia beramal, aku pun beramal juga. Macam tu ke kefahaman kita? Tak betul. 100% tak betul. Di sini saya bacakan sebuah hadis dalam bahasa Melayu. Sebab saya ni panjang. Mungkin saya buat 2 siri. Al-Walid bin Muslim telah meriwayatkan kepada kami dari Abi Abdullah, dari Abdul Karim, Abi Umayyah, dari Muhammad ibn Hanafiyah katanya, akan keluar panji-panji hitam Bani Abbas. Kemudian akan keluar dari Khurasan satu lagi panji-panji hitam. Kopiah mereka berwarna hitam dan pakaian mereka berwarna putih. Mereka diketuai oleh seorang lelaki yang digelar Shu'aib bin Saleh dari keturunan Bani Tamim. Mereka ini akan mengalahkan Puak Sufyani sehingga tiba di Baitul Maqdis. Dia, pemuda Bani Tamim atau Shu'aib bin Saleh tadi, akan menyerahkan pemerintahannya kepada Imamul Mahdi dan menyerahkan kepadanya 300 orang dari Syam. Tempoh di antara keluarnya dan dia menyerahkan pemerintahan kepada Imam Mahdi adalah 72 bulan. Jadi daripada hadis ini mafhumnya, hadis ini dalam kitab Al-Fitan, ya, oleh Al-Hafiz Nu'aim bin Hamad. Jadi di sini ada kata-kata itu akan menyerahkan pemerintahannya kepada Imamul Mahdi. Akan menyerahkan pemerintahannya, akan menyerahkan kuasa. Bila nak serahkan kuasa, kenalah cari. Bukan tunggu je, kena cari. Ini hadis Nabi, cakap Nabi ni. Bukan olok-olok. Dan kita pula, kalau kita selama hari ni banyak tokoh-tokoh Wahabi ni, ataupun ada ustaz-ustaz yang mengatakan apa? Ini saya nak sebut. Iaitu hadis-hadis berkaitan dengan Fatah Tamimi atau Shu'aib bin Saleh ni, satu pun tak boleh pakai. Saya nak bagi tahu. Hadis dan diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad daripada Hasan Al-Basri, beliau berkata, akan keluar Ar-Ray, seorang lelaki yang sederhana tubuhnya, tidak tinggi, tidak rendah, hitam manis, dari kalangan Bani Tamim, dari keluarga yang dihormati, janggutnya nipis. Dia digelar Shu'aib bin Saleh. Bersamanya ada 4,000 orang. Pakaian mereka putih, panji-panji mereka hitam. Dia merupakan mukadimah kepada Imam Mahdi. Makna ada Imam Mahdi, ada tokoh ni, Shu'aib bin Saleh ni. Jadi jangan kita nafikan. Ini nak nafikan, Nu'aim bin Hamad pun nak dinafikan. Dia siapa? Dia ni pakar hadis yang menghafal lebih daripada 100,000 hadis. Subhanallah. Dia merupakan mukadimah kepada Imam Mahdi. Siapa dia? Shu'aib bin Saleh. Dia tidak memerangi siapa pun, melainkan dia akan menewaskannya. Ini satu isyarat bahawa sebelum Imam Mahdi itu akan ada Shu'aib bin Saleh atau Fatah At-Tamimi. Satu lagi, Rusdain telah meriwayatkan kepada kami dari Abu Lahai'ah, katanya, Abu Zur'ah telah memberitahuku dari Ibnu Zurair daripada Ammar bin Yasir, katanya, pemegang panji-panji Imam Mahdi ialah Shu'aib bin Saleh. Dalam kitab Al-Fitan. Jadi masalah sekarang ni, Wahabi ni dia tak terima Abu Lahai'ah, dia tak terima Nu'aim bin Hamad, dia tak terima kitab-kitab Fitan ni. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, hadis-hadis ni atau asar kata-kata sahabat Nabi ni dikeluarkan oleh ulama-ulama muktabar,
ulama ahlu hadis yang berada di zaman salafus soleh. Ulama-ulama yang muktabar. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang telah menghafal lebih 100,000 hadis. Bahkan ada sampai 300,000 hadis. Ulama yang diiktiraf muktabariyah. Atas dasar takwa kita menerimanya. Jadi tiba-tiba kita ni, yang peliknya rakyat Malaysia ni nak berpegang kepada golongan Wahabi yang mereka ini tak hafal pun sampai 1,000 hadis dengan sanadnya, dengan perawinya, dengan tahu secara detailnya. Mereka tak tahu benda ni. Akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Kita pula terima mereka tolak mentah-mentah Nu'aim bin Hamad, Abu Lahiyah ni, hadis Al-Fitan ni. Jadi nampak tak? Ni tanda-tanda nak kiamat ni. Patut kita berpegang kepada ulama' muktabar. Ada lagi sebuah asar. Asar ni kata-kata sahabat. Diriwayatkan juga daripada Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, akan keluar seorang lelaki sebelum Al-Mahdi dari kalangan ahli keluarganya di timur. Dia memikul pedang di bahunya selama 18 bulan. Dia memerangi dan menghala ke arah Baitul Maqdis. Jadi di sini menunjukkan bahawa ini yang kata-kata Sayyidina Ali. Sebelum Al-Mahdi ini ada seorang ahli keluarganya di timur, iaitu sebelum Al-Mahdi. Tokoh sebelum Al-Mahdi ini, Fatah At-Tamimi. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Asqaf, yang menyebut, kata Nabi SAW, man kazzaba bid-dajjal faqad kafar, wa man kazzaba bil-mahdi faqad kafar. Sesiapa yang mendustakan kemunculan Dajjal, pendusta besar, itu sesungguhnya dia telah kufur. Dan siapa yang mendustakan Al-Mahdi, dia juga telah kufur. Hadis ini hadis mutawatir maknawi. Jadi, kalau hadisnya hadis mutawatir maknawi, makna hadis itu penting, yang ramai meriwayatkannya, sehingga pada umum, pada adatnya tak boleh kita kata benda itu menipu, bohong. Maka persoalan Imam Mahdi itu penting. Takkan bila penting tu kita tak perlu cari, tunggu saja. Macam tu ke? Persiapannya apa? Dia tak penting bagi kita ke? Umumnya semua orang tahu bahawa Imam Mahdi ni, bila dia dah zahir, wajib kita bai'ah, dan bersama Imam Mahdi tu wajib. Bukan lagi sunat, wajib. Kerana ia akan menentukan iman kita, menyelamatkan kita. Sebab dia bersama dengan tenteranya akan menentang puak-puak kufur ni, berdepan dengan Dajjal. Dan Nabi Isa AS yang akan membunuh Dajjal tadi. Jadi bila mana kita telah ketahui dan akan kezahiran dan kemunculan Imam Mahdi, jadi kita kena ikut dia supaya kita tidak menjadi pengikut Dajjal. Takkanlah bila mana Imam Mahdi dah muncul, dah zahir, kita pun dah tahu dia muncul, orang Perak kata kita banyak songeh lagi. Oh, aku tak nak ikut lah, aku sibuk. Mana boleh macam tu? Tetapi semuanya ada sistem lah, ada cara lah. Nak jumpa Imam Mahdi tu macam mana sekarang lah. Mencari Imam Mahdi tu perlu. Menunggu Imam Mahdi tu perlu. Tapi caranya macam mana? Jadi nak faham cara ni lah kita perlu merujuk orang yang pakar, ahlinya. Sebab itu orang yang tahu, yang pakar, yang tahu serba-serbinya daripada mula sampai ke habis itu diberi faham. Saya dah bagi tahu dulu banyak kali dah. Iaitu diberi faham kepada Fatah At-Tamimi, Mujadid kembar, Wazir Al-Mahdi, dia yang faham. Jadi bila merujuk kepada dia akan bagi tahu bila masa yang sesuai, siapa orangnya yang tak pergi, siapa yang tinggal, siapa yang pergi, kenapa tinggal, kenapa ikut. Semua tu bersebab, semua tu ada sistem cara dia. Jadi kalau kita ni sebagai orang awam yang tak tahu apa, belajar pun tebuk-tebuk, jadi kita tak reti, jangan kita mudah melatah. Kita duduk diam je, tak faham tanya, jangan melatah. Dalam masa yang sama, saya tidak menafikan ada orang yang menggunakan mimpi ni sebagai hujah, sebagai alasan untuk membenarkannya. Ini pun satu perkara yang tak betul. Tapi tak boleh dikaitkan dengan Imam Mahdi ke. Bukan Imam Mahdi tu yang salah. Bukan mimpi tu yang salah. Orang tu. Orang yang mimpi tu yang imannya lemah, imannya tak kuat. Yang ada kepentingan diri. Yang ada cinta dunia. Yang ikut nafsu, ikut syaitan. Jadi macam tu.
Jadi dia mimpi salah, yang salah lah. Tak boleh kata kita kait dengan Imam Mahdi ni pasal Imam Mahdi lah. Bukan pasal Imam Mahdi tak salah. Mimpi yang benar tu tidak salah. Kena faham molek-molek. Maka tokoh Wahabi ni kononnya orang yang mimpi ni diragui kebenarannya sebab kita bukan orang soleh yang lama-lama, bukan macam ulama lama. Tak ada orang benar, tak ada orang seolah-olah tak ada orang yang benar-benar soleh, atau jarang ada orang yang benar-benar soleh sebagaimana orang yang terdahulu. Pandai pula Wahabi nak merujuk orang-orang yang terdahulu. Tapi dalam persoalan ulama, dalam persoalan hadis, tak pula mereka ni benar-benar merujuk kepada ulama yang mu'tabariyah, golongan salafus soleh yang sebenarnya. Bahkan mereka merujuk pula kepada ulama semasa, ulama kontemporari, yang diistilahkan sebagai inilah ulama kontemporari ni. Ulama sekarang, ulama akhir zaman. Itu pun menurut apa yang sesuai mengikut nafsu dan kehendak manusia, kehendak mereka. Jadi rumusannya, bukan persoalan mimpi tadi dipertikaikan kerana ia zaman moden. Dia lain daripada zaman dahulu. Atau ia ada kaitan dengan Imam Mahdi. Jadi kita tak bolehlah simpulkan semua mimpi tersebut tertolak. Tak boleh pakai. Ditolak mentah-mentah. Bila ada je mimpi, ilhamnya, kita pun sengih. Menyorongin. Nak nyalahkan dia orang. Panggillah siasat satu-satu. Yang mana betul, yang mana silap, yang mana keliru. Ini sesat ke, sesat akidah ke, ataupun macam mana. Sedangkan sesat ni ada makna sesat ni bukan keluar daripada agama Islam. Jangan anggap bila kata sesat dia, keluar daripada agama Islam. Sesat ada juga maknanya dia membuat sesuatu yang bid'ah dolalah. Satu perkara yang ditolak oleh Islam tu bid'ah dolalah. Jadi Wahabi ni masalah sikit. Bila sebut mimpi, ilham je, yakazah je, kasyaf je, lama berkaitan dengan Al-Mahdi, seolahnya semuanya nak dibakul sampahkan. Atas alasan ada kepentingan peribadi. Dalam 1,000 orang, saya nak tekankan, 1,000 orang yang menipu tentang Imam Mahdi, tetapi tetap ada Imam Mahdi yang sebenar. Imam Mahdi yang betul tetap ada. Tidak ada kepentingan peribadi di situ. Bukan kita tak boleh percaya langsung. Sebab tu saya bagi tahu Imam Mahdi yang sebenar nanti akan serang puak-puak Wahabi ni. Kena beri perhatian tu. Ada pun berkaitan dengan berbagai-bagai manusia yang mendapat mimpi atau dikatakan mendapat isyarat berkaitan Imam Mahdi ni. Kalau kita rasa ianya boleh memberi mudarat, boleh mengancam di sudut-sudut tertentu terhadap rakyat Malaysia atau negara ini, maka dia perlu dipanggil, perlu ditanya, berbincang dengan elok, diberi peluang. Sebab ada orang ni gairah sangat nak kebenaran, gairah sangat nak ikut Imam Mahdi tapi tersilap. Sebab iblis pun ada, syaitan pun ada, yang menipu, yang menghasut, macam-macam cara lah. Jadi beri ruang, biar dia jawab, bela diri, dinilaikan mana yang salah, mana yang benar. Jangan kita terus buat kesimpulan, buat tuduhan sesat. Lebih-lebih lagi dikaitkan dengan akidah. Ini tak betul. Bukan mudah kita nak nyesatkan orang. Dia ada benda-benda yang teknikal. Kalau yang sesat, macam mana perbetulkan dia, selamatkan dia. Sebab Islam ni agama yang selamat lagi menyelamatkan. Dan untuk makluman kita bersama, tuan-tuan, saudara-saudari, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kedatangan Imam Mahdi ni bagaikan kedatangan Rasul yang membawa rahmat sekalian alam. Ia akan membawa kita, umat Islam ni, kepada apa? Keimanan, keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mahu melihat akhlak Nabi, tengok. Tengok tu akhlak Imam Mahdi tu. Maka lihatlah akhlak Imam Mahdi tu sendiri. Kerana hadis menyebut Imam Mahdi tu akhlaknya sama persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ali, dia berkata, waqad nazara illa ibnihi Al-Hasan inna ibni haza sayyidun kama sammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bi ismi nabiyyikum yusbihuhu fil khuluq wa la yusbihuhu fil khalqi. Rawahu Abu Daud. Dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata sambil memandang puteranya Al-Hasan, sesungguhnya puteraku ini adalah sayyid,
sebagaimana yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari keturunannya akan lahir seorang lelaki yang bernama seperti nama Nabi kamu, iaitu Muhammad, menyerupai baginda dalam perangai dan tidak menyerupai baginda dalam rupa dan bentuk, tapi dalam perangai akhlak sama. Jadi nak tengok akhlak Nabi, tengoklah Imam Mahdi ni. Jadi bila nak tengok Imam Mahdi ni, kita doa minta panjang umur, minta jumpa, kena carilah. Takkan tunggu tak ke Imam Mahdi tunggu kita. Kita lah tunggu Imam Mahdi. Kita lah kena cari dia. Dan ada syarat-syaratnya. Bukan somborono pergi cari-cari. Tinggal itu, tinggal ini, pergi cari. Bukan macam tu. Bukanlah saya maksudkan begitu. Tapi kena carilah. Ada cara dia. Kena merujuk kepada ulama' mana yang faham, yang reti. Jadi Imam Mahdi ni bukan sebarang orang yang dijamin masuk syurga. Bighairi hisab lagi. Takkan kita tak cari. Takkan kita tunggu je. Orang biasa ke dia? Khalifah dia. Orang yang paling bertakwa di atas muka bumi di akhir zaman sebelum Nabi Isa. Imam Mahdi. Tak cari dia. Duduk rumah ya. Ana macam tu. An Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu waladu Abdul Muttalib sadatu ahli jannah ana wa Hamzah wa Aliyun wa Ja'far wal Hasan wal Husain wal Mahdi. Rawahul Ibnu Majah. Dari Anas yang berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami anak cucu Abdul Muttalib adalah ketua-ketua penduduk syurga. Aku, Hamzah, Ali, Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain dan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ni siapa? Ketua penduduk syurga. Yang dijamin masuk syurga. Bighairi hisab. Seorang khalifah, mujadid, orang yang paling bertakwa. Orang yang baik nak selamatkan iman kita. Yang nak tawan semua negara-negara dekat dunia ni. Kita tak cari dia. Tak bai'ah dengan dia. Kita ingat kita hebat sangat. Subhanallah. Patut, saya kata dah patutlah. Imam Mahdi takhzuna Jaziratul Arab ni. Imam Mahdi akan serang negara Arab ni. Subhanallah, subhanallah. Taubatlah puak-puak Wahabi ni. Dan sebuah asar lagi daripada Al-Hakam bin Nafi' meriwayatkan kepada kami dari Jarrah. Saya baca sebahagian saja sebab panjang. Selepas itu keluar Imam Mahdi dan Mansur dari Kufah melarikan diri. Kemudian Sufyani menghantar orang untuk mencari kedua mereka. Apabila sampai Imam Mahdi dan Mansur ke Mekah, turunlah tentera Sufyani di Al-Baida, padang pasir yang luas. Lalu mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Kemudian keluarlah Imam Mahdi sehingga apabila dia tiba di Madinah, maka dia menyelamatkan Bani Hashim yang ada di situ. Kemudian muncul panji-panji hitam hingga ia turun ke air. Dan apabila berita ini sampai kepada puak Sufyani di Kufah, maka mereka melarikan diri. Kemudian dia turun ke Kufah dan menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan ini, siapa dia? Imamul Mahdi. Menyelamatkan Bani Hashim yang ada di situ. Kemudian keluar satu kaum dari penduduk awam Kufah, dikenali sebagai Asaib, yang tidak memiliki senjata melainkan sedikit. Dan bersama mereka ada sekumpulan ahli Basrah. Mereka mengejar mendapatkan puak Sufyani dan menyelamatkan baki tawanan Kufah. Kemudian diutus panji-panji hitam untuk berbai'ah kepada Imam Mahdi. Ini ada dua petunjuk. Satu ni, golongan yang kenapa Bani Hashim ni kena kurung. Sebab itulah kita nampak, saya tengok senarionya. Saya nampak dia punya gambarannya. Golongan Wahabi ni bukan suka sangat Ahlul Bait. Bahaya ni. Bila ada Ahlul Bait habaib ke Said-Said ni, makin perli-perli je dia orang. Yang keturunan tak penting. Yang penting orang itu beriman, bertakwa. Lebih lagi Quran menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Itu benarlah. Tetapi tidak menafikan tentang keturunan Ahlul Bait ni, keistimewaan Ahlul Bait. Siapa yang membenci Ahlul Bait ni masuk dalam neraka. Haram hukumnya, tak boleh. Jadi mereka ni cukup benci dengan Ahlul Bait. Kononnya nak dikaitkan dengan Syiah. Yang Syiah satu bab lah. Kita bila sayang Ahlul Bait bukan makna kita Syiah. Ini pun tak faham, satu bab tak faham juga. Jadi bahaya golongan Wahabi ni, bahaya tuan-tuan. Yang kedua di sini, dalam asal ini disebut, diutus panji-panji hitam untuk berbai'ah. Bila untuk berbai'ah dengan Imam Mahdi, kena pergilah, kena carilah. Macam mana boleh tak cari, dia boleh tunggu je. Goyang kaki je.
Satu lagi, Nu'aim bin Hamad dan Imam Suyuti meriwayatkan dari Abi Dubail akan memerintah di Afrika seorang amir berumur 12 tahun dan berlaku selepas satu fitnah. Kemudian seorang lelaki berkulit agak gelap memerintah dengan penuh keadilan. Kemudian dia menuju Imam Mahdi dan menyerahkan ketaatan kepadanya dan berjuang bagi pihaknya. Dalam hadis ini disebut juga apa? Tentang menyerahkan ketaatan kepada Imam Mahdi. Subhanallah. Mana kena cari. Bukan tunggu je. Jadi kedatangan, kezahiran, kemunculan Imam Mahdi itu kita perlu berdoa. Minta disegerakan datang penyelamat Al-Mahdi. Satu keperluan menyelamatkan iman kita, iman umat Islam seluruhnya. Ia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tak begitu ke? Tak payah doa. Tak minta segerakan datang. Tak datang sudah. Begitu ke sikap kita? Sedangkan Fatah At-Tamimi sendiri mencari Imamul Mahdi. Ini kan pula kita yang lemah iman. Sebagai bandingan kedatangan Nabi Muhammad SAW ditunggu-tunggu. Kemudian setelah diketahui kemunculannya, dicari untuk bersama dengannya. Contoh macam Salman Al-Farisi untuk mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Dan telah diberitahu tadi kedatangan Imam Mahdi, kemunculannya macam kedatangan Nabi. Bukanlah Imam Mahdi itu Nabi, tapi macam kedatangan Nabi. Membawa kebenaran mutlak. Jadi perlu cari bai'ah. Tapi tentulah ada cara, saya dah kata rujukannya. Nak cari tu siapa? Kenapa nak rujuk pada dia? Bila masanya? Persiapannya apa? Dan lain-lain yang berkaitan. Bukan somborono, saya dah bagi tahu tadi kan. Lebih-lebih lagi orang awam yang semangatnya nak kebenaran, nak Imam Mahdi konon-kononnya. Tapi persiapannya apa? Bila berbai'ah dengan Imam Mahdi tu wajib. Bila wajib, adakah persoalan Imam Mahdi tu tak ada kaitan dengan kita? Dia, kita, macam saya kata tadi. Begitukah? Jadi, di satu sudut yang lain pula, kita tak heranlah dengan golongan Wahabi ni sebab sahabat pun, ulama' mereka, sahabat pun ada ketikanya disanggah juga, dikritik juga. Dituduh tidak mengikut ajaran Quran. Dahsyat pok-pok ni. Patut sangatlah Imam Mahdi memerangi mereka. Dan yang terakhir tuan-tuan, barang siapa yang beriman, berbai'ah dan bersama dengan Imam Mahdi dan dilayakkan untuk menjadi tentera Imam Mahdi yang berjumlahnya, ada yang katakan 313, 314, 315, tentera elit. Ada, dia orang ni ada apa ni, ilmu yang dahsyat-dahsyat, ada karamah yang digelar sebagai ikhwan. Kalau setakat nama ikhwan, nama diri kita, siapa nama? Ahmad Ikhwan contoh. Namanya bukan setakat nama. Imannya, amalannya, tauhidnya, tak ada melakukan syirik. Maka golongan ikhwan ini, yang kata tentera Imam Mahdi ni adalah calon-calon yang akan masuk ke syurga bi ghairi hisab. Jadi kalau kita lah, konon-kononnya kita ni dapat layak jadi tentera Imam Mahdi, ada peluang nak masuk syurga bi ghairi hisab. Takkan tak nak, takkan tak cari Imam Mahdi, takkan tunggu je. Jadi golongan yang masuk ke syurga tanpa masuk ke dalam neraka ni, walaupun sekejap. Jadi persoalannya nak tanya pada golongan-golongan Wahabi ni khususnya, adakah tawaran yang sebesar ini boleh dianggap remeh-temeh? Terutamanya oleh tokoh Wahabi Malaysia ni, sehingga dikatakan kedatangan Imam Mahdi ni tak perlu ditunggu. Tunggu nanti dia datang. Dahsyat pahaman macam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama taubat. Doakan golongan Wahabi Malaysia ni bertaubat sebelum Imam Mahdi serang mereka. Sebelum Imam Mahdi serang negara Arab Saudi ni. Saya dah bagi tahu dulu, mereka tak ngaku mereka ni Wahabi. Tetapi Syekh Abdul Wahab ni tak disanggah. Ibn Taymiyahnya tak disanggah. Nasruddin Albaninya tak disanggah. Bahkan mereka ambil tu hujah-hujah golongan-golongan Wahabi ni diterima pakai. Mereka menghormati tinggi, respect, tabik spring. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Tapi mereka ikut tak? Diorang tak ikut. Kritik lagi. Atas dasar yang maksum tu Nabi je. Nabi je yang tak ada salah. Jadi sahabat pun dikritiknya. Golongan salafus salih pun dikritiknya. Macam tu kepahamannya. Bukan bermakna bila tidak maksum boleh dikritik, boleh dihentam, boleh disanggah. Macam tu kita tak tahu
Orang ulama dulu ni diorang dengan sifat takwa. Mujaddid ni bertakwa. Kita kritik juga. Hebat benar kita ni. Patut tak Imam Mahdi serang diorang? Patutlah. Ampun maaf daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.